sudah kita gaduh pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد أو عين اللهم اصرف عنا شرورهم اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, sama-sama kita boleh menunaikan akan ibadat as-salah. Selepas daripada itu, kita boleh mengingati akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam masa yang kita ada sekarang ni, kita hendak pula mentadabburkan akan isi kandungan daripada Al-Quranul Karim sebagai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pertunjuk kepada kita belum daripada kita hendak buatkan apa-apa di dalam hidupan harian kita pada hari ini. Mari mula kita dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dulu,
supaya kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah daripada kita dengar dan menerangkan akan isi kandungan Al-Quran tentang pendirian orang-orang yang tidak beriman dan pendirian orang-orang yang beriman terhadap Al-Quranul Karim. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran ini? Jadi sikap orang yang tidak beriman dengan Al-Quran itu, mereka senantiasa bersifat dengan sifat takabur, bersifat dengan sifat yang sombong, bersifat dengan sifat yang keji. Mereka tak bukanya hati, tidak bukanya akal fikiran untuk mengertikan akan arti daripada isi kandungan Al-Quranul Karim. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala hendak merahmati mereka-mereka yang tadabbur akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Orang kafir tak, dia tak ambil sikap hak tu. Dia ambil pendirian dia, ambil sikap dia, iaitu sikap yang istikbar, bertakabur, sombong dan sebagainya. Apabila dibacakan Al-Quranul Karim kepada mereka, Quran dia pasti kena baca we dengar. Dia kena baca we dengar, baca we dia itu bunyi. Ini sifat Al-Quranul Karim. Sebagai kita orang muslimin, kena ambil sikap di sini, pendirian di sini. Dengan itu kita kena sungguhkan bagi mereka yang tak pandai lagi baca Quran, kena sungguh. Kalau kita sendiri tak pandai, kena sungguh pandai. Pergi mengaji, belajar dengan orang yang pandai, boleh ajarkan kita, boleh kita bacanya isi kandungan Al-Quran. Itu kita kena buat. Dan asuhlah anak cucu kita pandai baca Al-Quranul Karim. Hafal Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang yang jaganya Quran, tentera bagi Tuhan. Kerana Ahlul Quran ni panggil Ahlullahi wa khassatuhu. Puak-puak Ahlullah, puak-puak khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Calonlah diri kita, anak cucu kita, orang dalam keluarga kita jadi gitu. Tuhan perayaklah kepada orang yang tak ada beriman tadi tu. Kita tengok ayat yang ke-10 hari ni, insya-Allah kita nak mula ayat yang ke-11. Kita tak habis lagi. Ayat yang ke-10 tu kita nak tengok kesimpulan supaya kita nak masuk ayat ke-11 tu jadi nyata. Kita nak tengok kesimpulan dulu. Jadi ayat yang ke-10 tu Allah Ta'ala suruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khitabul aql. Cakap dengan cara guna akal fikiran. Kata Quran ni mari daripada Allah. Bukan mari daripada mana-mana. Sehingga orang yang kamu, hei Quraisy, sanjung dan berinya pangkat yang tinggi terhadap mereka itu beriman. Ketua ulama mereka itu beriman dengan Al-Quran, iaitu kena pada Abdullah bin Salam. Bagaimanakah kamu sebagai orang yang Allah Ta'ala buat turunnya Quran dengan bahasa kamu sendiri, kamu tak mau nak terima? Orang yang kamu sanjung dan mulia terima dah
Bukan orang Arak lah. Kalau kita kecek, bukan mana kata bukan orang tepat teh. Bukan orang kurih. Kalau kita nak kecek mudah-mudah winapok. Terima akan isi kandungan Al-Quran, ajaran Quran, hukum Quran, terima. Kamu dak kok mana ni? Bahkan kamu takabur terhadap kebenaran ni. Apabila ada sifat takabur di dalam hatinya, Tuhan tak ada sama sekali nak hidayah kepada orang yang takabur, yang Tuhan menyifatkan orang tu dengan az-zalimi. Orang ni adalah orang yang zalim. Orang yang tak kenal diri. Orang yang tak pandai nak pakai umur, masa, tempoh yang Tuhan beri. Itu dia. Dinamakan orang yang zalim. Ayat lain Allah Ta'ala menerangkan lagi. Tuhan kata, wa iza tutla alaihim. Apabila Quran ni dibaca di atas mereka itu Quraisy. Kena baca, we dengar. Jangan duk buat senyap, kena duk royak. Kena duk royak, kena duk kata, kena duk kocok dia, kena duk tepuk dia. Nabi Muhammad lah ni maksudnya. Kena duk royak pada kaum Quraisy tadi tu. Maka kita sebagai orang Islam begitulah. Belajar, we pandai, we faham, we reti, we molek. Guru-guru terutamanya hak habis daripada jamiah-jamiah dunia tu yang diakui oleh ulama-ulama tu, kena calonglah diri. Jangan sekadar pakai baju kerah saja, malah nak cemarkan baju, jangan buat gitu. Nah, tu hanya soyak mulut kita, akhirat esok tak padan. Kita orang ngaji agama kena kerja dalam medan agama terutama. Bukan mana kata kita kerja dalam medan hak bukan kita. Sampai tinggal agama, bukan. Kerja boleh, tapi jangan sampai tinggal agama. Tak boleh lah tu. Ada susah situ. Tak usah tak cukup situ. Sebab Tuhan merka duduklah tu. Tuhan tak suka duduklah tu. Tak. Sifat dia ni kena duk royak. Tuhan pun kata dalam Quran, apabila dibaca di atas mereka itu Quran lah. Qalu. Qalu. Ya qalu tu. Yakni mereka yang orang Quraisy tadi tu duk sanjung sangat tu. Dia faham lah puak Quraisy ni, dia faham lah kata orang Bani Israel tu, orang Ahlul Kitab tu. Thaqafah dia, ilmu pengetahuan dia tu banyak lebih pada puak dia. Ya orang kita yang nak sanjung, yang nak akak ni, yang pertama, dia bukan orang tepat teh. So dah, satu dah situ. Tu tabiat manusia sebagaimana kita rakyat dah. Kemudian dia nak sanjung, dia nak akak, pasti dia kena pegang dalam hati dia kata orang tu ada ilmu pengetahuan banyak daripada dia. Kalau sikit pada dia nak apa sebab nak sanjungnya. Nampak tak? Dia sengka kata jauh Bani Israel nak terima Quran. Terutama ulama dia pula jauh. Tu kira dia tu. Kira cara mikir orang Quraisy tu, hak tak saya terima benar-benar tu. Tapi apabila dibacakan Quran terhadap di atas mereka itu puak-puak Bani Israel, terutama di atas ulama dia hak berakal, hak bijak sana tu, lagu mana jadi? Jadi seolah kata hak ia kira tak supang hak berlaku. Tuhan ke yang nak balik hati orang ni, ya duk di tangan Tuhan belaka. Inna quluban al-makhluqat ataupun quluban nas, hati manusia ni min baini asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Duk di tangan Tuhan, ya Tuhan nak balik ke mana apa boleh. Allah. Dia tak suka lah puak Quraisy ni, dia tak suka. Dia duk gamuk orang supaya dia. Dia gamuk ni, dia tak leh gamuk-gamuk ni.
Medai tak boleh. Bahasa Sia tak boleh. Medai. Tak boleh nak pergi gamu. Qalu, kata mereka itu ahlul kitab. Katalah mana? Kafarna bihi. Da amanna bihi. Kami beriman dengannya. Ni jadi terbalik ni. Terbalik neraca pahami orang Quraisy kata orang ahlul kitab tak boleh nak terima Quran. Nyepuak ni boleh terima. Tuhai raya. Ya. Benda hak berlaku. Ya. Berlaku sungguh. Dalam sejarah apa balas ni? Qalu, kata mereka itu. Apabila qalu tu, pakat duk dengar lah. Aku puak-puak. Masuk dengan kita. Orang kita tak kena duk bimbang. Tu orang kita tak kena duk bimbang tu bosan tu. Amanna bihi. Kami beriman dengannya. Kami beriman dengannya. Yakni kami beriman dengan Al-Quranul Karim yang diturun di atas Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ni. Lalu, sekadar tu, dak yang menyaksi lagi. Innahul haqqu min rabbina. Allah. Sesungguhnya Quran itu benar daripada Tuhan kami. Tengok. Rebah orang Quraisy. Dengar hak perkataan ni, rebah. Dengar daripada mulut Bani Israel sendiri, ketua agama dia tu, ketua ulama agama dia tu kata dengan ini perkataan ni Tuhan royak dalam Quran. Rebah. Tak boleh, tak kuasa. Duk berdiri menyata. Inna kunna min qablihi muslimin. Apakah kita tak beriman dengan Quran? Sesungguhnya kami belum daripada turun Quran ni kami orang beriman dah. Kami beriman dengan Taurat. Kami beriman dengan Injil. Tengok. Apa payahnya apabila Quran mari kami nak tak saya beriman? Berimanlah pula. Subhanallah. Tengok. Orang apabila gunakan akal, ya boleh terima. Buat sifat ta'assub asabiyah, buat tu baik. Buat sifat berpati, buat tu baik. Buat sifat berasa takabur, buat tu baik. Dan buat sifat malu daripada nak menerimakan kebenaran, buat tu baik, ya boleh terima. 2, 3, 4 sebab tadi tu hak tak boleh terima benar-benar. Tak boleh terima. Ayat lain Tuhan kata innal ladzina utul ilma min qablihi. Sesungguhnya mereka ya Allah Taala berikan ilmu pengetahuan belum daripada kedatangan Nabi Muhammad, belum daripada turun Quran. Apabila datang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan turun Quran, idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Sujud selalu kepada, sujud mana terima selalu kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran yang Nabi baca di atas lidah dia, masuk dalam telinga mereka yang ada ilmu. Ni dia. Ahli ilmu hak sebenarnya orang takut ke Tuhan, bukan dok takut pada puyuk belangung. Bukan dok takut pada orang tak saing, orang tak wak kira. Tak, bukanlah tu. Dia tak takut benda tu. Dia takut pada Tuhan. Dia takut atau apabila dia tak terima benar-benar, dia tak ada bahagia dalam hidup pada dia. Dunia pun tak ada bahagia, akhirat sama telah. Itu makna mereka ya Allah Ta'ala beri ilmu sungguh. Dia sikat dia balas tu. Macam tu, dia tak sikat lagu lain. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Mereka itu kata lagi maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jika adalah ini perjanjian Tuhan kita, benda tu kena berlaku sebagaimana Tuhan raya. Apakah kita tak boleh nak terimanya ajaran Tuhan? Kita tengok Taurat, tengok Injil supaya dengan Quran. Sama-sama seru supaya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ada wasiat 10 belaka. 10 wasiat hak Tuhan sebut dalam Quran tadi itu dalam Taurat pun ada, dalam Injil pun ada, dalam Quran pun ada. Apatah tak lehnya? Tengok.
Ini dikatakan oleh ketua Yadah ni, iaitu Abdullah bin Salam. Sebab itulah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan Imam Muslim dan Imam An-Nasai rahimahumullahu rahmatan wasi'ah mengeluarkan hadis di dalam kitab-kitab mereka daripada Sa'd. Qala, Sa'd ni sahabat Nabi lah, Muhammad alaihi salatu wassalam. Katanya, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'd tu kata, aku tak pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya kata, ya kecek, ya royak, li ahadin, bagi mana-mana orang, yamshi ala wajhil ardi, ya duk jalan di atas muka bumi lagi, mana tak mati lagi lah. Innahu min ahlil jannah, sesungguhnya dia daripada ahli syurga. Allah, tak mati duk jalan ngok-ngek di atas tanah ni, di atas bumi ni. Nabi royak bela-bela dah kata orang ning-ning daripada ahli syurga. Tak biasa dengar tu piya wahai Sa'd. Illa li Abdullah ibn Salam radhiyallahu an. Malaikat bagi Abdullah ibn Salam radhiyallahu an. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata, dan ayat Quran tu turun terhadap dia. Mana? Iaitu wa syahida syahidun min bani Israel ala mithlihi. Menyaksi oleh orang yang menyaksi daripada kalangan tokoh Bani Israel di atas seumpamanya Quran ni hukum serupa dengan Taurat dan Zabur, Injil, apa nama serupa belaka. Dia orang buat saksi. Dia orang yang molek. Dia orang yang menegakkan kebenaran. Walaupun kita dengar dah kemarin ke, apabila Nabi Muhammad ni tanya, kata, piya hak aling di kalanganmu sekali wahai puak-puak Yahudi? Tak ada dah lah Abdullah ibn Salam. Piya hak molek sekali di kalanganmu, hak mu bila kata orang molek sekali? Tak ada dah lah Abdullah ibn Salam. Nabi buat susuk dia belakang tabir tu, kita dengar kemarin tu. Lalu Nabi Muhammad waktu tubik dia, suruh dia tubik mari, ning orang beriman, menyaksi dapat dia kata Quran ni benar, menyaksi dengan kalimah syahadah. Dua-dua selalu dah kata aku ni rasul dan sebagainya. Yang paling dalam minit tu lah. Hak ni hak jahil sekali dah. Hak ni hak tak molek sekali dah. Karuk sekali dah. Adakah pendirian Abdullah bin Salam itu jadi nak berubah sebab perkataan orang-orang terhadap dia gua umpama tu? Tak. Itu makna kata la yakhafuna laumata laim. Mereka ini tak ada takut orang nak cucur lagu mana, nak kata lagu mana. Apabila dia tahu kata benar-benar tu lagu mana, dia ikut. Tu dia. Dia tak kira kan. Tapi dia berakhlak, dia tak ada buat karuk ke orang, tak ada maki orang, tak ada buat huduh terhadap orang zalim orang, tak. Tapi dia nak turut benar-benar. Tak usah kata kan, kalau aku nak turut benar-benar, aku tak boleh duduk sini, aku hijrah ke duduk lain. Aku tak boleh kerja sini, aku kerja lain. Aku tak boleh saing orang ni, aku saing orang lain. Tapi bawa juga kebenaran. Pendirian hak benar tadi tu bawa. Cuma jangan kita cabut tubuh kita, hak biasa kata kering-kering gitu. Koyak bicara molek, kira molek. Jangan kerak putus dengan manusia, tak kira siapa-siapa. Malaikat setelah daripada kita bicara cakap cara dulu. Jangan duk dia nak mari pun tak ada royak, nak gi pun tak ada royak. Tak boleh lah tu. Biasa tu apa yang kata orang tak selamat hidup dunia walaupun akhirat. Kerana tak pandai nak syukur terhadap nikmat. Tak boleh buat lah tu. Nampak tu tak? Tak boleh buat lah tu. Lalu hak kata lagu tu bukan Sa'd seorang. Abdullah bin Abbas, Mujahid, Ad-Dhahhak, Qatadah, Ikrimah dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh alim ulama tu. Dan lain lagi. Sehingga katakan sehingga As-Suddi, Sufyanus Sauri
Imam Malik, Ibn Anas, Zaid bin Aslam, semua pakat sebulat suara kata ayat tu wa syahida syahidun. Syahidun tu kena kepada Abdullah ibn Salam. Kena pada dia. Kena pada Abdullah ibn Salam. Maksud tu kena kepada Abdullah ibn Salam. Nah, kita sebagai orang manusia yang beriman dengar dah ayat Quran ni, ambillah cara tu. Tegak benar-benar molek, dengar cara. Ya masalah orang kita nak tegak benar-benar tapi tak dengan cara. Ni punah juga. Tak kenalah tu. Wak ni ya tegak benar-benar sebab ya ada ilmu. Kita jadi wak kerah gitu. Kita nak tegak juga benar-benar. Ilmu tak ada mana. Orang royak, kok mana? Dia buat kira dengan dia. Tak biasa dengar, nak biasa dengar lagu mana kata kawan tak ada ilmu. Baca berapa buku, jumpa dengan ulama berapa orang. Setengah-setengah tu dia buat sakit cara dia. Tak boleh. Tak boleh buat gitulah. Nampak tu tak? Kita kena sisikkan diri kita, selidiki diri kita, kata kita baca berapa buku. Berapa utai kitab kita baca. Berapa utai kitab kita kenal. Pandangan kita tu setara mana? Kena tahu juga. Berapa orang ulama yang kita kenal. Ulama hak dunia sedega-sedega. Siapa? Sekadar duk kenal hak halus-halus ni. Hak tu tak apalah. Hak dunia nak pergi awak kira. Nak tengok kata. Pangkat-pangkat Asia kita ni, siapa dia awak kira? Yang kena tengok juga. Yang kita buat kerah ikut gitu, tak boleh lah. Tak boleh nah. Bab muamalat tu, boleh kita nak muamalat, pesing kata jangan duk itu sangat. Tapi bab pendirian tadi tu hak tu kena tetap. Sekarang lah ni, bab muamalat, nak terik. Bab pendirian nak kena. Ni tak boleh. Hak tu dah jadi tu. Duk berasa kata hak demo pun jela juga. Nampak dah tu? Alasan demo pun nampak ada juga. Nampak kena juga. Nampak dah tu? Kalau bab muamalat tak boleh. Ada berasa kena tu boleh. Ya bukan lagu tu. Kena yakin kata hak mazhab salah ni kena sekali. Apa dengan alasan 1, 2, 3, 4 kata lagi. Hak mukhalafah dengan mazhab salah tak kena walau balah-balah mana pun tak kena. Tu jadi gitu. Ya kena tetap duduk situ. Barulah kena cara hidup pai kita. Amal dia bab muamalat, tak apa. Bab khilaf dalam bab muamalat ni ada khilaf tanawu'. Tak apa, dia duduk kerahlah situ. Dia duduk teriklah situ. Jangan duk terik tepat orang tak seri terik, duk kena tepat hak pesing orang nak terik ni. Ni masalah lah kalau hidup, kalau faham lagu tu masalah. Tu nah. Jangan kita jadi gitu. Lepas daripada tu ayat kita nak masuk ni lah. Tu sebagai hubungi pala cita hak dulu dengan hak Kamadiyah kita nak mengaji ni. Ya bahasa dia kena tarik gitu. Tak usah gaduh ngaji Quran, tak usah gaduh. Sebab kalau kita ngaji sebuah, kalau kita tak faham apa saja ya. Saja ya. Kita nak faham. Setangga. Ya gitu. Tengok. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat yang ke-11. Ayat 11. Daripada suratul Ahqaf. Allah Ta'ala kata, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. Tengok molek situ.
ayat ni ada arti banyak dengan kita hidup pe. Ada arti banyak dalam hidup pe kita. Kita nak tahu kata kita sebagai orang Islam ni nak bawa lah mana agama kita. Nampak tu tak? Nak bawa lah mana. Cuba kita pakat tadabbur pada ayat tu. Ayat yang ke-11 tu. Tuhan katakan Tuhan kata, dan kerana seseorang yang sombong, dan kerana sosok sombong, mereka itu berkata, orang yang sombong itulah berkata. Orang yang sombong kata, mana orang-orang kafir itulah kata. Katalah mana? Kata-kata tentang kepercayaan orang-orang yang orang-orang yang beriman. Kalaulah apa yang dibawa oleh Muhammad itu perkara yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami mempercayainya. Kerana kami ahli yang menerimakan segala kebaikan. Dan setelah mereka tidak dapat menerima petunjuk Al-Quran itu, mereka memusuhi lalu mereka terus mencacinya, yakni caci Al-Quran, dengan berkata Al-Quran ini ialah rangka dusta yang lama mari dah. Ni dia. Lagu mana? Itu makna sepetah lalu tu. Makna sepetah lalu yang ulama kita terjemuh kepada kita. Kita nak tengok ahli tafsir yang nak katalah mana. Pendetail ni kena tengok dalam tafsir. Tafsir min ahli sunnati wal jamaah ni, tafsir ahli sunnati wal jamaah lah. Mazhab ahli sunnati wal jamaah, tak kira lah dulu kama dia tu. Jadi cuba kita perhati pada tafsir ni. Dia kata, qalu 'anil mu'minina bil Qur'an. Mereka itu kata, biar mereka itu. Itulah puak-puak hak kafir tadi tu. Mananya tu? Wastakbartum tu. Dalam ayat ke-10 tu. Puak istikbar. Puak yang takabbur sombong tu. Tum tu klik kepada kufaril Quraisy. Musyrikun Makkah. Tu tum tu. Ta tu panggil, kita ngaji dalam luar Arabiah ke, ta tu panggil harful khitab. Mim tu beri pedah jama'. Puak kamu. Ada depan tu. Ada depan mata tu. Katanya mereka yang kufur tadi terhadap puak-puak mereka yang beriman. Dengan apa beriman? Bil Quran, dengan Al-Quranul Karim. Katalah mana? Lau kana al-Qur'ana khairan. Jikalau Quran itu adalah Quran itu benar, ma sabaqna haula'i ilaihi. Ya Allah, ya kira gitu. Sahabat tu dia tak boleh terima benar-benar tu. Kiralah mana? Jika Quran ni molek sungguh, nas caya orang hak lemah-lemah tak pakai sesak-sesak, tak ada berpangkat ni, dia tak berimej belum daripada kita. Kita lah kena berimej dulu. Ya kira tengok. Dia kata hak orang berimej dengan Quran tu puak lekeh-lekeh saja. Puak tak pakai kerja saja, dia pandai rendah kok orang. Puak ni. Puak kurih. Kalulah benda ni molek sungguhnya tak ada demo tu dek aku dulu. Sebab aku duduk Mekah lama. Tak Mekah lama ke mana duk jaga Kaabah mari berapa korun dah. Lepas daripada ketinggalan Nabi Isa alaihissalam, Tuhan akak naik ke langit. Ya berasa marilah tu. Puak hak beriman dengan Muhammad tu. Siapa? Ya bila? Ya bila. Biar cuba kita tengok. Hak yang maksud kata haula, mereka hak lemah-lemah tu. Kok mana orang lemah-lemah tak ada berakal ni beriman dengan Muhammad? Kalulah Quran ni molek sungguh, puak kita ni kena beriman dulu dengan Quran, bukan puak tu. Ya duk kira cara dia je, duk main dengan dia. Biar je khanak tu. Hak kata lillazina amanu, bagi mereka yang beriman tu biar.
Kerana sunnatullah ni orang nak ikut benar-benar ni, sunnatullah ni. Orang nak ikut benar-benar ni, biar kalangan orang tak ada. Tak ada harta, tak ada pangkat, tak ada muka dalam masyarakat, tak ada berparti, tak ada berpuak. Puak betul benar. Puak dia ni ada pangkat, ada harta, berparti, ada muka dalam masyarakat dan sebagainya. Berbagai-bagailah Tuhan beri. Lalu dia berasa megah dengan apa Tuhan beri ke dia tadi tu. Hoi, dia kata, kalau Quran ni molek sungguh, puakku kena beriman dengan dia dulu, bukan puak mong. Oh, dia kira kok tu. Nampak tu tak? Oh, dia kira kok tu. Pia mereka yang beriman tu, ya kan tak? Tengok. Tuhan royak ha puak tu dah. Ha puak kafir benar-benar ni. Wa qala alladhina kafaru, mereka yang kafir tadi tu, pia hak kafir di sini. Masuk ketua-ketua dia. Ketua-ketua dia tu katanya iaitu puak-puak Banu Amir. Puak Banu Amir ni orang hak pergi Mekah, orang kedai di Mekah lah zaman tu. Dan Banu Asad. Hebat saja ni. Banu Asja'. Puak-puak ni. Banu Al-Asja'. Puak ni orang panggil kata puak mana ni? Puak ada muka dalam masyarakat. Puak kalau pak teh kita puak pakda lah. Nah, puak pakda makda. Kata lagi lah makcu pakcu. Puak-puak hebat-hebat tu. Tu sifat dia balas tu lah. Tapi pakda makda ni pak teh kita ni orang molek. Pakcu makcu ni orang molek. Tak serupa nak royak kata ada muka dalam masyarakat. Ni puak-puak ni puak mana? Puak Banu Amir, puak Banu Asad, puak Banu Asja'. Al-Asja' dengan shin. Asja' gitu. Puak ni ketua Arab. Ketua kabilah. Kalau demo nifsa tak saya katakan orang lainnya. Yo kok tu. Ya bahasa dia, ya ketua ya kena ikut. Nak jadi ketua awak tak ikut dia tak leh lah. Ya sifat ya lagu tu dah. Dia kata kalaulah agama hak Muhammad wari mana Quran dia reti kata Quran tu kitab agama. Ajaran agama hak Muhammad wari dak le Quran. Dia kata kalaulah agama hak Muhammad wari mana Quran. Baik sungguh nascaya orang yang beriman dengan dia tu bukan puak-puak mana. Tengok puak mana. Puak mana di sini ahli tafsir kata mai kabilah dulu. Iaitu puak Mazinah, puak Juhainah, puak Aslam, puak Ghaffar. Puak ni orang panggil kata ya duk pesing kumpulan juga, kabilah juga. Tapi puak pera kambing, pera uta, puak-puak pera kibah. Puak tak ada harga, tak ada pangkat lah nak lawan puak-puak nu tak leh. Puak nu puak kedebeh. Puak ni puak tak ada pangkat. Puak ni hak mula-mula beriman ni. Dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Puak ni. Tu puak ni. Itu kita nak kira balik kabilah. Kalau kira balik orang-orang, piyah yang kanak tu orang tu. Siapa kata? Yang pertama Bilal. Sayyidina Bilal tu kan. Ada gaponya kalau kita nak kira. Dipandangnya dia lah. Di sisi kita orang Islam. Ya tak ada dah lah. Sayyidina Bilal ni atas. Nabi sampai ke ambil dia. Wak jadi tukar bel. Tak ada dah lah. Wak kira dengan dia. Puak ni. Puak pesi menyakit. Pesi alladzina kafaru ni. Bilal. Kemudian Ammar. Kemudian Suhaib. Kemudian Khabbab. Puak ni puak. Kalau kita kecek dalam pandangnya dia lah. Orang panggil nakal perkataan dia. Puak ni puak hamba saja ni. Dia kira lagu tu. Tapi puak ni Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab radhiyallahu anhum. Tapak radhiyallahu anhum. Allah. Tak panggil tak dengar dengan kita. Kita ni hafizahullah ni puak sahabat cakap dah. Dia radhiyallahu anhu. Tak boleh nak kata ke orang lain, puak sahabat je dapat pangkat tu. Allah Ta'ala meredai terhadap mereka ini. Menyaksi oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan orang-orang seumpama itulah daripada kalangan orang yang lemah-lemah dan hamba-hamba, laki baik, perempuan baik. Buat apa je boleh kecek lagu ni? Puak ni buat apa boleh kecek lagu ni? Tak lain, tak bukan penyakit hak asal. Penyakit apa? Penyakit istikbar. Penyakit takabur. Dia pegang kata diri dia ni, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ni ada pangkat yang tinggi. Allah Ta'ala kasih buat dia. Ya ukur gitu. Buat apa? Tak kasih kok mana kami ni harta banyak. Kami ni anak banyak. Kami ni pangkat tinggi. Kalau Tuhan tak kasih, Tuhan tak beri. Tu ya kira lah tu. Penyakit tu jangan dah. Penyakit tu jangan. Jangan duk pahal lagu tu. Salah besar tu lagu tu pahal lah tu. Nampak tu tak? Tak boleh kita nak pergi buat pahal lagu tu. Ya payah kalau kita pahal lagu tu. Nak terima benar-benar tak boleh. Hak tu dah tu. Hak tu dah tu. Lalu Tuhan jawab kepada PF perangai puak dia. Tuhan jawab daripada suratul Mu'minun. Dalam suratul Mu'minun ayat 55 hingga 56. Kalau kita pergi tengok sana. Saya kata ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Adakah mereka itu sangka bahawa sesungguhnya kami itu mengkurniakan kepada mereka itu tu daripada harta benda dan anak pinak? Dia tadi itu kami nak kasih kepada dia, kami nak pujuk dia, kami alamat kata kami redha terhadap dia. Dia tak khabar buat ni, mereng ni. Tengok. Tuhan tahu lah tu. Makna kata bukan alamat. Kata orang ada harta, ada pangkat, ada muka dalam masyarakat. Tu dalil kata Tuhan redha dah. Dak. Nampak dah tu? Bukanlah tu. Tuhan kata dalam ayat lain, al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Hak ketinggalan kebaikan. Hak tu hidup perhiasan dunia. Belum lagi kata Tuhan nak redha. Belum lagi. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah ila al-akhiril ayah. Hak tu hiasan dunia. Boleh dah ambil, boleh tak ada apa. Dalam Islam kita tak ada lari orang kaya, tak apa, ada pangkat tinggi, molek baru. Tetapi hak pesening dia ambil benda tu, hak tu hewi ke dia, sekat jalan kebaikan. Dia buat hina kok orang. Hak ni hak salah ha. Hak ni hak salah. Tuhan kata dalam ayat surah Maryam, Tuhan katalah ni juga. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. Tengok. Tak tengokkah ya Rasulullah kepada orang-orang kufur dengan keterangan kami tadi? Puak ni dah. Dan dia berkata la'utayanna mala wa walada. Tuhan beri kepada kita ni harta benar ni. Arti kata Tuhan kasihlah kita. Kalau Tuhan tak kasih nak buat apa? Ya kira cara dia. Lalu Tuhan jawab, Attala'al ghaiba amittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda kalla sanaktubu ma yaquluna wa namuddu lahu minal 'azabi madda. Tengok. Dia dak suka lagu tu, dia tahu benar gaib kena. Tahu kata aku ni redha terhadap dia ni mana benar gaib, tahu kata aku redha terhadap dia. Apabila aku beri dia, supaya menyakit orang ahlul kitab hak pesin bukan hak pesin hak benar ni. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Lalu Tuhan suruh jawab, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Kata olehmu ya Rasulullah, tahu apa puakmu kena azab? Apa puakmu ni kekasih Tuhan anak Tuhan, apa Tuhan azab? Dengan sebab kesalahan kamu. Bah kamu ni bukan kau lain tak.
antum basyaram mimman khalaq. Bahkan puakmu ni manusia sebagaimana tu perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadi. Tak lebih pada tu pun. Tengok. Itu setengah daripada apa nama sebab-sebab yang mereka itu tak boleh nak terima. Tepuk dada buat ni. Dia kata, nak terimalah mana. Puak lekeh-lekeh saja. Puak pelapis saya bawah-bawah saja berimej. Kalau benar sungguh kena sungguh. Puak kita lah mula-mula. Kita orang ada ilmu, kita tok guru, kita orang kerja, kita orang ada harta, kita orang ada muka dalam masyarakat dan sebagainya. Ni penyakit. Dia hina kok orang. Dia hina kok orang. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat lain lah, kata salah ni pendirian lagu ni. Salah pendirian lagu ni. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Ni kata ya kata sungguh. Tuhan kata di dalam surah Al-An'am 53. Perkataan maqulul qaul, kalau bahasa orang mengaji, perkataan yang dia kata kepada orang beriman, dia katalah mana? Lau kana khairan ma sabaquna ilaih, tak apalah situ. Tapi hak dia kata lagi, hak dia kecek lagi tu, gapo lagi? Ni tu ayat dalam Quran. Surah Al-An'am ayat 53. Kata kan? Saya kata wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Allah Taala itu cobalah setengah di atas setengah tu. Mereka itu katakan, ahaula imanallahu alaihim min bainina. Ahaula, tujukan perkataan dia tu. Fuak Bilal, fuak Ammar, fuak Suhaib, fuak Khabbab, fuak Bani Mazinah, fuak Juhainah, fuak Aslam, fuak Ghaffar ni fuak ni. Salah gitu. Ya Allah Subhanahu wa taala menikmati, manallah makna menikmati, mengkurniai di atas puak-puak dia tu dengan kebaikan min bainina, daripada orang dok sekelilingi kita ni. Boleh jadi. Nah, kalau benda tu molek, dek aku dulu. Kan bahasa kampung gitu dah. Dia kata lagu tu. Dia berasa kata, tak boleh jadi orang tu nak dapat hidayah, kita tak dapat demo tu. Tak boleh jadi. Lalu dia pun katalah, wa illam yahtadu bihi. Belum pada situ, nak di sini dulu. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Gapo? Lau kana khairan ma sabaquna ilaih ni makna gano. Mana kata, kalulah apa yang dibawa oleh Muhammad, mana Quran lah, ini perkara yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami mempercayai, kerana kami ahli yang menerimakan segala kebaikan. Sabaquna ni makna kata yang mendahului puak kita. Mana kata puak ni dulu daripada puak kita, daripada puak kita, dulu daripada puak kita, daripada kita. Mana berimej dengan kala Tuhan. Tak boleh jadi, dia kata. Kalau Quran ni molek sungguh, kita lah kena berimej dulu, bukan puak tu. Ya dak skor saja. Ya kalau mu malah, walaupun mu anak tok guru, mu anak orang kaya, kalau mu malah, duk apa situ. Kalau ada harta banyak, juta-juta, beratus-ratus juta pun, kalau mu tak pandai nak menega tambah, apa juga satu hari. Kalau tok guru tu, ayah mung tu tok guru besar setara mana pun, kalau mung tak berjalan belakang dia, dalam arti kata tak berjalan mengikut dia, mung akan jadi jahil juga, tak jadi alim sepanjang dia. Ini kaedah dah ni. Hidup pada dunia. Dunia ni kena duduk di atas usaha dan sungguh. Berjalan turut. Ya lagu tu. Maka ulama ahli sunnati wal jamaah kita ni ambil kalimah law kana khairan ma sabaquna ilaih dengan molek. Ambil ayat ni buat kaedah di dalam mazhab salaf, mazhab ahli sunnati wal jamaah. Bukan mazhab menyalahi salah dan mazhab ahli bid'ah, bukanlah tu.
Lah mana? Ni Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sebut di dalam tafsirnya. Saya nak baca wi dengar, kamar dia hafal wi molek. Pelajar tu, terutama pelajar tu. Hak umur pelajar tu, duk dewasa tu. Hak muda-muda tu, hak mengaji sungguh tu, hafal perkataan tu dalam dada. Lagu mana Imam kata? Wa amma ahlus sunnati wal jamaah. Dengan molek kata Imam Ibn Kathir. Adapun ahli sunnati wal jamaah fayaqulun, maka mereka itu kata apa? Fi kulli fi'lin wa qawlin, pada tiap-tiap perbuatan dan perkataan, mana pandangan pendapat, lam yathbut anis sahabati radhiyallahu anhum fahuwa bid'atun. Tak sabit daripada sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhum ajma'in, maka itu apa panggil rengkokan. Rengkok. Seni sini. Ni mazhab salah. Tiap-tiap perkataan, tiap-tiap perbuatan yang tak ada disebut mari, tak dipaham mari, tak dibawa datang mari, tak sabit pada perbuatan sahabat faham pada agama, maka itu adalah rengkok. Apa? Li'annahu law kana khairan lasabaquna ilaih. Kalulah benda tu baik sungguh, nascaya sahabatlah dulu wak kerja kepada kebaikan tu. Li'annahum, kerana bahwasanya sahabat Nabi tu lam yatruku khaslatan min khisalil khair illa waqad badaru ilaiha. Wak sahabat Nabi ni dia tak tinggal satu pun daripada ruangan kebaikan, daripada ruang-ruangan hak kebaikan banyak-banyak tu, mereka itu cepat-cepat kepadanya. Pakat buat belaka, tak tinggal kepada orang kamar dia walaupun sikit pun. Dia buat kerja belaka dah. Hak dia tak buat kerja, dia tak pergi, dia tak ada apa nama kata tentang urusan agama, itu bukan agama. Rengkok masuk mari. Allah seni kita. Apa tu tak? Kemudian ayat hak penutup lah, ayat penutup pada pagi ni insya-Allah. Wa illam yahtadu bihi, wa idlam yahtadu bihi, dan setelah mereka tidak dapat menerima petunjuk Al-Quran. Apabila ia tak boleh nak dapat petunjuk Al-Quran. Sebab apa? Sebab zalim. Apanya boleh jadi zalim tu, sifat ke zalim kerana dia takabur. Dia sakut habis, dia sakut belaka. Apabila ia tak boleh nak beriman dengan Quran, mana dengan petunjuk Quran, dia nak katakan dia nak baiki. Tak, puak ni tak baiki. Dia tak nak ubah jadi kebaikan. Tak, dia tak salah tu. Dia nak tetap di atas dia tu. Dia nak tetap di atas dia tu. Belah mana? Tengok. Dia kata fasayaquluna. Tuhan bawa datang fasayaqulun. Tak ada kata atau summa sayaqulun. Tak. Summa yaqulun, tak ada katalah tu. Tuhan kata fasayaqulun. Lepas daripada wak jahat dah, wak jahat mana tu? Hina ke orang? Katanya terhadap orang yang beriman tadi tu, kata dengan perkataan hak hina dah. Takabur dah. Tengok, dia berekeh sifat tak molek mazmumah dia tu. Lepas tu, dia nak berubah berasa khabar, berasa sedar, berasa ada kesedaran. Tak khabar. Fasayaquluna, selagi hak dekat mana kata, dia pun katalah. Dia pun kata fasayaqulun. Apa mana fasayaqulun? Lalu mereka terus mencacinya, yang mencacikan Al-Quranul Karim. Caci, mengejek, tambah. Fasayaquluna hadza ifkum qadim. Ini ni Quran ini tak lain tak bukan melainkan ifkun. Kalimah ifkun bermakna iftira'un. Makna kata Quran ni benda dusta sahaja. Qadim, dusta hak dulu-dulu. Oh, kita duk dengar mari lama dah. Pasal duk kecek lah masalah ni. Orang duk tahu mari lama dah. Dia tak boleh nak terima benar-benar. Benda ni orang duk kecek lama dah ni. Bukan benda baru, tapi dia tak ada nak terima ni benar-benar. Tu sifat orang kureh.
Nampak tu dah. Ia kecek nak lepas diri. Kecek nak lepas diri. Bukan kecek untuk nak kira bercara dah. Nampak dah tu? Oh, apa tak pergi jumpa demo tu? Apa tak pergi jumpa demo ni? Oh, masalah ni lama dah orang duk kecek. Oh, masalah ni gitu, masalah ni gini. Dia tak ada mikir pada alasan orang dia tak mikir situ. Dia nak jaga kejahilan dia, nak jaga sifat takabur dia, nak jaga sifat kekufur dia. Dia nak jaga hak tu ya. Nak jaga jahiliyah dia. Dia tak ada mikir pada alasan orang beri. Sebab itulah orang bersifat lahning ni, sifat kurih ni, beri alasan setara mana pun. Sebab tu Tuhan kata, dia tak terima sebab Tuhan kata dalam awal ayat surah Baqarah. Dari itu, apa nama? Tuhan katakan di dalam Al-Quranul Karim, saya kata kalau berikan ajaran kepada dia, beri amaran kepada dia, tak beriman ke? La yu'minun. Anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Beri amaran, tak beri amaran, supaya. Nampak dah tu? Tak beriman puak ni. Oh, you kerah pasal tu, you gong pasal tu lah. Kalau bahasa petani pasal kata gong pasal tu. Nampak dah tu? Oh, ni kalau kita kata tu, lah nampak jadi nampak kasar. Tapi orang kurih ni pun tak ada apa, kita boleh kecek, boleh kata. Kata di atas sifat dia tu. Kata di atas sifat dia tu supaya nak kita tahu kata, dia tak boleh nak terima puak ni. Tak ada arah. Ni Tuhan kata gini ni dalam surah Al-Baqarah ayat ni. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya mereka yang kufur sama saja di atas mereka itu. Sama lagu mana? Mung nak beri amaran kepada dia ataupun tak beri amaran kepada dia, tetap mereka itu tak beriman. Mereka itu tak beriman. Lepas tu dia katalah nasani, dia kata fasayaquluna hadza ifkun qadim. Dia kata hak ning hak lama mari dah ni. Duk kecek benda dusta lama mari dah. Duk ambil pada orang-orang dulu duk kecek. Salah kata dia buat pelekeh terhadap Quran dan ahli dia. Hak ni lah hak takabur sungguh. Hak ni hak takabur. Orang duk sifat lagu ning ni tak kira dah. Ada setiap zaman, setiap masa, setiap tempat ni sifat lah ni. Dia bukan sifat orang kurih sekarang ni sifat ni. Ingat, kalau tak boleh nak terima benar-benar, ni ayat ni. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Yalah. Kalau tak boleh nak terima kebenaran, tak lain tak bukan turut hawa. Hawa nafsu. Turut hawa nafsu. Akhir Nabi kata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, ni sifat dia. Sifat dia kata nah, qala alaihi salatu wassalam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bataral haq al-kibr, yakni batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru takabur ni, yakni dia tolak benar-benar, kata Quran ni kata ifkum mubin. Kemudian ghamtun nas. Apa makna ghamtun nas? Ghamtun nas iaitu mereka kata wa qala alladhina kafaru lil ladzina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaih. Ayat tadi tu awal ayat tu daripada surah Al-Ahqaf ayat yang ke-11. Kepala jumlah awal tu kena kepada hak Nabi royak ghamtun nas. Kemudian hak belakang ni wa illam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkum qadim. Hak ni panggil batarul haq. Tengok dua perkataan Nabi tafsir ayat ni. Nabi Muhammad SAW tafsir ayat ni dua perkataan sahaja, tak ada lain. Itulah sedikit daripada isi kandungan Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita berhenti sini dulu. Pagi ni kita akan masuk ayat yang ke-12 daripada suratul Ahqaf. Ayat ni adalah pengajaran yang banyak. Nampak tu tak? Ayat pengajaran yang banyak. Itu maknanya begitu. Orang yang tak ikut benar-benar tu lah makna orang hak takabur. Orang wi alasan
Mereka tak kuasa nak balas dengan alasan atau saya nak ikut. Hak tu hak mana orang tak boleh nak. Orang takabur. Kena guna akal sikit lah. Mengaji hukum akal tapi tak berakal. Berat. Apa pasal tu? Nampak tu dah? Tu. Ya berat lagu tu. Mengaji hukum akal, mikirlah dengan akal. Orang wui alasan tu, apa nama? Ya kena lagu tu. Bukan makna kata orang bui pun dah kerah gitu. Oi, orang dah mahal lama dah gitu lama. Tu hujah kureh belakang tu. Bukan hal lain. Nampak dah tu? Wui pahal gitu. Orang duk royak ni, wui kabar gatik gapo-gapo. Nampak tu tak? Ni tak kabar jadi belakang orang kita ni. Dekat dengan pintu kubur tak kabar lagi. Tak boleh buat gitulah. Nampak dah tu? Ni sebagai apa yang kata sikit daripada pemberi hak pagi ni. InsyaAllah dah. Sekadar inilah dulu. Biiznillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran daripada isi kandungan Al-Quranul Karim yang dikemukakan oleh alim ulama kita daripada kalangan tokoh-tokoh ulama Rabbani terhadap isi kandungan Al-Quranul Karim. Sekadar itulah dulu pada pagi ni. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita terjaya di dalam hidup. Dalam arti kata boleh kita pakai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk di dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terangkan di dalam sunnah an-nabawiyah yang sabit daripada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يهتدون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.